saya dah share balik Jamboard. So ini adalah topik kita hari ni mengenai airborne sampling. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera, apa khabar semua, sihat So petang ni kita akan bincangkan mengenai personal and area airborne sampling under the topics of environmental assessment EHEA 2083. So this is a very crucial aspect when you talk about the exposure assessment. When we want to estimate the certain exposure, degree of impacted based on the exposure of the certain chemical, especially chemical lah. So we are talking about the personal and also area airborne sampling. So I already put the benefited link inside the IBES that you can also refer with, and also the practical session lah yang kita akan buat. So practical session punya link tu akan ada termasuk juga amali-amali yang lain kalau anda tengok dekat dalam IBES ni, saya dah setkan dalam lesson. So lesson ni sangat penting untuk anda follow dia punya masa tu, sebab kalau anda tak follow dia punya masa tu, anda akan dikira tidak menepati piawaian yang ditetapkan lah. So kalau tengok di sini sekejap saya refresh balik, kita akan ada NMAM, link for notes and also DOSH guideline So tiga-tiga ni anda boleh refer lah selepas habis kuliah ni ataupun semasa kuliah ni berlangsung, sebab ada benda yang akan dilibatkan lah dalam calculation saya tu. Okay, so topik kita akan ada, kita nak bincangkan tentang airborne pollutants and also their health effects, and then we are also going to compute kita nak kira monitoring data to determining the risk, and then we are also going to conduct the airborne monitoring, which is dalam kita punya practical nanti, dan technical recommendation towards the controlling of airborne exposure. So technical recommendation controlling of airborne exposure ni ada kemungkinan kita akan bincangkan secara holistik dan secara spesifik. Holistik ni bermaksud hierarchy of control lah yang biasa anda dengar dengan pengajar-pengajar yang mengajar topik EA, dan yang spesifik spesifik bagi tujuan kefahaman semua. Topik hari ni kita akan cover di bawah use regulation use regulation. So sorry, USE CHH tahun 2000 So use regulation ni adalah salah satu daripada regulation yang utama dalam penggunaan chemical usage. Dalam undang-undang ni dia cerita tentang chemical usage, chemical storage, okay. Kemudian dalam ni juga dia akan cerita pasal CHRA, okay. Dia akan cerita juga dekat sini mengenai airborne sampling dan specific requirement untuk benda-benda yang berkaitan dengan airborne sampling ni, macam apa method yang nak pakai, apa semua. Kemudian dalam use regulation juga dia akan cerita mengenai kelas lah. Kelas ni adalah regulation lain. Kelas ni dia under class regulation, classification, labeling and safety data sheet. Yang ini adalah bawah regulation tahun 2018 jika tidak silap saya lah, nanti tengok Yang ini saya tak ingat. Yang ini memang confirm use regulation tahun 2000, dia adalah untuk penggunaan. Okey, penggunaan. Yang class regulation ni adalah untuk manufacturer, distributor ataupun distributor ataupun importer importer. Maknanya kalau anda nak jual chemical, anda mesti follow class regulation lah. So kalau anda dah beli chemical, pastikan chemical itu follow class regulation, dan pastikan chemical yang diguna mesti follow use regulation. Chemical ni maksud saya guna tadi bermaksud apa-apa operation yang anda gunakan, chemical mesti follow use regulation. So antara benda yang penting dalam use regulation ni, dia dah cakap lah siap-siap dekat dalam regulation dia bahawa setiap bahan kimia, when you talk about chemical hazard, you must assess the risk. Ini paling basic lah, assess risk. Walaupun you beli barang kimia tu untuk kegunaan dekat rumah, tak payah buat CHRA ataupun tak perlu buat assessment of risk, tetapi when you buy the chemical for your work, ingat ni dia punya keyword dia, for your work, you must conduct risk assessment. Kerana buat wajib. Kalau you tak buat, contoh DOSH punya application senang je. Kalau dia pergi buat assessment dan dia buat visit ataupun dia buat audit dan didapati anda tidak ada CHRA report bagi that specific chemical that being used in your production area ataupun in your working activities, then you will be fine. Anda boleh di compound di bawah kesalahan yang berkaitan lah, iaitu bawah use regulation. Ini kimia Jelas Ada apa-apa soalan pasal regulation ni? Jelas tak? So let's say awak pergi, soalan silakan. Kalau untuk kegunaan sendiri perlu ada ke benda-benda ni? Kalau based on law tak payah. Contohlah awak beli Lysol. Lysol toksik Lysol toksik contoh contoh. Saya tunjuk di sini contoh.
Awak beli Lysol kan? Lysol ni awak beli. Awak beli, awak simpan kat rumah. So tak ada maknanya sebab DOJ pun tak akan enforce dekat rumah awak. So tak perlulah awak nak buat assessment of high risk. Samalah macam awak beli pesticide. Kan awak beli apa penyembur nyamuk ke apa benda yang jenama apa-apa brand tu, maka anda akan tidak perlu untuk membuat CHRA ataupun anda tak perlu buat assessment of risk lah. Tetapi bila anda beli Lysol untuk PKD, PKD ada guna Lysol kan, contohlah Lysol ke ataupun apa-apa disinfectant ataupun apa-apa pesticide, maka perlu buat assessment of high risk, assess the risk. Okay, assessment of risk ni dengan kata lain CHRA lah, Chemical High Risk Assessment. Wajib So kalau tak ada ataupun inilah keyword yang utama jika anda buat audit. So kalau pergi audit tengoklah dulu CHRA. Ada chemical ke tak? Kalau ada chemical, CHRA report dia mana? Kalau tak ada CHRA report, so itu dah memang salah. Salah di sisi undang-undang negara. Memang dah lakukan salah. Tak kisahlah itu makmal kerajaan ke, makmal swasta ke. Anda buat audit, anda dapati tidak ada benda-benda ni, maka ia telah melanggar apa yang telah dinyatakan di dalam Use Regulation, Use of the Standard Exposure Chemical Hazardous to Health tahun 2000. Jelas Okey, di dalam Use Regulation ni, salah satu requirement yang perlu dibuat oleh apa yang dipanggil sebagai risk maker, bukanlah risk maker, saya akan kata dia kepada employer lah ataupun pemilik permis employer punya duties ni maksudnya dia ada berkaitan dengan risk management. So salah satu elemen dalam risk management for chemical hazard adalah assess the risk assess the risk. So how you want to assess the risk? Of course you need to use the tools. So the tools is already been given by DOJ is CHRA. So bila nak buat CHRA ni, salah satu komponen penting dalam CHRA ni adalah estimate exposure. So bila nak estimate exposure, you mesti know the level. So know the level ni lah munculnya apa yang dipanggil sebagai airborne sampling. Nampak tak perkaitan dia? Nampak ke tak? Nampak Sir. Nampak So maksudnya kenapa kita kena buat airborne sampling? Sebab kita nak supply data. Kita nak tahu data kita sama ada CHRA ini perlukan data airborne ataupun CHRA ini tak perlukan data airborne. Biasanya kita perlukan data airborne lah bagi unknown status. Apa maksud unknown status? Kita tak tahulah sama ada exposure tu tinggi ataupun exposure tu rendah. So ini dipanggil uncertain. So risk that is uncertain need to be certain. Risiko yang tidak diketahui atau dikenal pasti perlu dikenal pastikan. So contoh biasanya CHRA assessor ni dia akan ada risk metric Dia akan tengok risk metric. So dia akan suggest lah based on the risk metric. Kalau kita dapati ataupun assessor itu mendapati bahawa risiko itu tidak pasti, maka assessor akan terus cadangkan untuk buat CHRA. Sebab dia tidak akan buat decision. Dia akan ada satu decision dipanggil sebagai undefined. Undefined ataupun unknown. Unknown ni maksudnya 50-50. Kita tak tahu nak letak classify hazard ni ke bawah mana. So that's why kita akan buat airborne sampling. Ini salah satu suggestion lah yang boleh dibuat oleh assessor. So employer kena follow apa yang assessor cakap. Okey, setakat ni jelas? Kalau dah jelas, mari kita pergi kepada airborne sampling tu sendiri. So airborne sampling yang kita nak cerita hari ni adalah fokus kepada airborne sampling yang dinamakan sebagai integrated sample. Integrated sample yang berfokuskan kepada personal sample. So personal sample bermaksud anda kena sample individual lah. You need to sample individual respectively. So contoh ni kita ada pekerja. So pekerja ni perlu disampel dia punya personal exposure. Okay, bila anda belajar pasal personal exposure ni, maka nanti anda akan boleh apply knowledge ni juga kepada benda-benda lain. Contohnya macam air kan. Air ni tak ada personal exposure. Tapi kita boleh olah personal exposure air dengan buat diary. Ni contoh lah. Ni saya bagi idea je. Ni water kan. Macam mana kita nak tahu orang tu terdedah ke tidak kepada air? Kita kena tengok dia minum air apa kan. So macam mana nak tahu dia punya kuantiti air yang dia minum? Kita kena minta dia ambilkan sampel air kat rumah dia untuk kita. Contoh, air yang dia minum untuk dia minum tu bagi kat kita. Contoh, air yang dia minum dan frekuensi yang dia minum dia bagi kat kita. Contoh, ini semua adalah teknik-teknik macam mana kita nak panggil sebagai exposure, pendedahan. Ini kena jelas. Sebagai seorang PPKP, you kena jelas perkataan exposure. Exposure ni tak akan datang daripada wahyu Tuhan. You mesti investigate. So kata kunci kat sini adalah investigate. So how you want to investigate? Either you done the investigation or you also require a technical expertise outside lah. Contohnya biasa personal sampling pump ni ataupun personal exposure ni biasanya kita akan ada consultant lah yang buat.
So consultant ni akan ada IHT 1. IHT bermaksud Industrial Hygiene Technician 1. Dia ada beberapa lah klasifikasi hygiene technician di bawah DOSH department. Dia orang ni memang orang-orang yang berdaftar, telah mendapat latihan yang spesifik dengan NIOSH dan telah lulus peperiksaan, maka dia orang akan jadi Industrial Hygiene Technician 1. Tugas dia adalah membuat persampalan. Okey, jelas membuat persampalan. So PPKP dia akan buat persampalan air. Dia ada tak memerlukan apa-apa certification body? Jawapan dia belum ada lagi. Itu sebab kadang-kadang pelik lah. Pelik. Saya tak boleh nak cerita banyak lah. Nanti kita akan bincang kemudian lah selepas kita dah tamatkan sesi rekodnya. Okey. Setakat ni jelas apa yang saya nak masukkan. So kita akan pergi introduction. Okay, ini adalah contoh introduction lah. Just nak cerita ada banyak disease lah dekat overseas ke, kat Malaysia pun banyak. So kat sini keyword dia adalah reduce exposure. So macam mana kita nak reduce exposure? Then we need to know how many exposure is already being exposed to our workers, especially workers lah. So kita akan tengok pollutants. So pollutants mesti mana yang anda tahu dia adalah bahan pencemar. Apa-apa bahan pencemar yang ada dalam bentuk airborne memang berbahaya lah kepada kesihatan manusia. Kemudian kita ada airborne pollutants yang mana dia boleh berterbangan di dalam kuantiti pernafasan manusia biasa. Contoh macam partikulat. Partikulat matter ni dia boleh tergampai dan bila dia tergampai dia boleh memberi impact kepada kesihatan manusia. Kemudian airborne tu sendiri, maksud airborne bermaksud dia boleh berterbangan. Contoh airborne yang paling senang kalau pagi-pagi awak bangun, awak tengok dekat cahaya, dekat sinaran mentari pagi tu, awak akan nampak ada macam kecil halus partikel lah. Itu dipanggil partikel airborne lah. Airborne bermaksud dia berterbangan. Dia boleh berada di awangan-awangan ini beberapa minit ke beberapa jam sebelum dia being settle down sebagai dust. Dust tu yang lebih besar ataupun yang lebih larger lah particulate size dia. Air sampling adalah salah satu metod yang digunakan untuk membuat persampalan udara bagi mewakili pendedahan bahan berkenaan kepada rongga pernafasan manusia. So air sampling ni adalah satu proses dipanggil simulation lah. Kita nak tengok berapa banyak orang ni terdedah kepada bahan kimia. That's why kita kena ambil sampel yang berkaitan dengan orang tu. So air sampling biasanya dikondak antara dua sebab lah. So sebab pertama saya dah cover dah tadi secara indirect. Yang pertama of course you nak tahu the level of exposure. So the level of exposure is basically because you want to know whether it is within the law or not within the standards under being regulated bawah use regulation. Bawah use regulation tahun 2000 ni dia ada satu jadual lah, jadual 1, jadual 2, dan macam-macam jadual lah. Dalam jadual-jadual tu termasuk juga jadual yang menunjukkan berapakah kepekatan pendedahan yang dibenarkan oleh kerajaan persekutuan. So yang itu perlu di-cover oleh majikan. Majikan perlu membuat kawalan lah yang terbabit. Contohnya macam plumbum, macam xylene, toluene, benzin, itu semua adalah bahan-bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang perlu pemantauan berterusan. Sama lah juga macam kat PKD kan, kita ada pemantauan kepada pendedahan pesticide, cholinesterase test seperti ambil darah, ambil air kencing dan lain-lain tu untuk pegawai-pegawai dan staf kita yang terdedah kepada pencemaran bahan kimia seperti pesticide yang digunakan dalam semburan racun serangga. Yang kedua adalah kita nak tahu jenis pencemar. Ini adalah yang dipanggil sebagai uncertain risk ataupun kita tahu, yang pertama tadi adalah untuk tujuan regulation. Yang kedua adalah sebab kita nak tahu apa bahan pencemar yang ada di dalam persekitaran tempat kerja ataupun kediaman lah. Kalau sebab awak adalah PPKP kan, jadi saya kena cerita dalam konteks public health jugalah. Public health dan environmental health. So contoh macam Taska, Tadika kan, kita tahu ada pencemaran chemical. Kita bau chemical ni tapi kita tak tahu berapa kepekatan dia. That's why kita buat air sampling kita nak tahu. So airborne sampling ni akan ada beberapa cara lah. So yang pertama adalah untuk kita measure kawasan. Kawasan macam saya kata Taska, Tadika tadi ada bau bahan pencemaran tapi tak tahu daripada sumber mana ataupun bahan pencemar apakah itu, maka kita akan buat area monitoring. Dan yang kedua kita panggil sebagai personal, di mana kita nak lihat individu tu sendiri terdedah kepada bahan kimia itu berapakah level dia. Sekejap lagi ni very simple punya presentation. Sekejap lagi kita akan pergi kepada technical presentation. Technical presentation ni memang ada benda-benda yang anda perlu faham lah. Ini asas dia lah dulu ya. So ada beberapa jenis airborne. Yang pertama dipanggil sebagai dust. Dust ni partikel yang besar. Anda nak tahu dust ni habuk lah. Habuk yang macam ada dekat sekolah, habuk yang macam ada dekat rumah. Yang mana ada dust ni juga terdiri daripada benda-benda lain seperti derivative from industrial processes seperti silika, coal, semen, dust dan lain-lain. Ini semua dust ni memang akan ada je dekat mana-mana. Cuma beza dia adalah concentration lah dan sources. Dia akan datang daripada mana lah. Kalau dia dekat dengan mining area, dia akan ada banyak lah dust yang related to the mineral lah, mineral product.
Kemudian kita ada jenis-jenis dust yang lain seperti metallic dust ataupun kita panggil sebagai dust fume lah. So dust ni akan datang daripada industrial processes. Jarang dia akan ada tiba-tiba dekat dalam environment, melainkan akan ada aktiviti yang berkaitan dengan perkara berkenaan. Kemudian yang kedua kita ada fiber. Fiber juga adalah dikonsider sebagai airborne pollutant. So fiber ni biasanya kita tak concern sangat fiber-fiber yang tak berbahaya. Yang kita fokus kepada fiber secara umumnya bila dia melibatkan pekerjaan memang ada je lah risiko. Cuma yang paling bahaya adalah asbestos. Asbestos ni adalah salah satu fiber yang being regulated under FMA 1967, iaitu dia memang adalah specific regulation khas untuk asbestos. Berapa banyak fiber yang tak boleh didedahkan kepada pekerja. So selain daripada itu, fiber juga ada fiber-fiber lain lah. Contoh macam pekerja tekstil. Pekerja tekstil pun dia ada dust juga tapi dalam bentuk fiber. Dia bukan dust lah, dia panggil fiber. So fiber ni ataupun benda halus ini tadi yang boleh masuk dalam paru-paru tanpa ada kawalan kepada pernafasan, itu adalah sangat hazardous lah kepada kesihatan pekerja. Dan kita ada another one yang pollutants biasa kita dengar adalah gases ataupun vapor ataupun orang panggil sebagai mist lah. Mist ni, perkataan mist dalam industrial hygiene bermaksud perkara yang boleh boleh bergabung lah dengan molekul-molekul cecair dan dia boleh disembuh. Itu dipanggil mist. Contohnya seperti bahan tu dia boleh bergabung dengan juzuk air dan dia boleh disebarkan. Macam anda punya spray lah, spray Lysol apa semua tu, itu dipanggil mist lah. Dia adalah chemical yang bercampur dengan air atau tak bercampur dengan air, tetapi ia disembuh dalam konteks mist, sebaran secara droplet. Vapor dia adalah benda yang mereluap. Mereluap ni macam chemical lah, chemical vapor seperti bahan-bahan yang dinamakan sebagai aromatic hydrocarbon ataupun non-aromatic hydrocarbon, menthin, benzene semua tu, itu memang confirm lah benda-benda yang vaporize. Dan gases ni seperti carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide dan lain-lain lah. Itu semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan airborne. Okay, type of airborne pollutants ni anda boleh tengok juga bioaerosol. Bioaerosol adalah berkait dengan pencemaran kepada bahan-bahan yang bukan chemical. Yang ini lebih kepada microbiological seperti non-viable bakteria ataupun non-viable fungus lah. Ini biasanya ada dekat dalam tempat kerja, dalam indoor air quality dan lain-lain lah. So ini gambar ni nak tunjuk mamat orang putih ni yang terdedah kepada breeding zone. So dia tengah buat apa? Dia tengah buat soldering. So kalau anda perasan dekat depan dia ni, anda perasan tak kat depan dia ni ada satu corong ni. Nampak tak corong ni? Yang saya tengah joget-jogetkan saya punya kerja ni. Yang ini dipanggil sebagai LEV. Dalam regulation, use regulation tahun 2000 memang dia specify. Jika ada pendedahan yang signifikan kepada pencemaran bahan kimia ini, maka perlu dibekalkan dengan LEV, local exhaust ventilation. Dan kalau anda perasan, orang ni, dia tak pakai pun mask. Dia tak pakai pun protective gear pada dia punya breeding zone. So, salah satu sebab atau punca yang berlakunya demikian kerana paras ini telah berjaya dikawal oleh kejuruteraan ataupun dipanggil sebagai engineering device lah. Ini dipanggil engineering device yang telah kawalan kejuruteraan lah, yang telah berjaya mengawal pendedahan dia kepada solder fume ni ataupun plumber lah. Ini biasanya kita pakai plumber lah. Solder fume apa timah yang kita bakar tu dia akan menjadi dust fume, dia akan menjadi fumes. Fumes tu, fumes adalah istilah bagi metallic yang boleh dibakar, itu panggil fumes. So mist adalah benda yang boleh menjadi water droplet. Kemudian vapor adalah benda yang boleh meluap, yang biasanya berkait dengan dia punya volatility. Kemudian bila kita kata pasal fumes, dia biasanya berkait dengan metal fumes lah, kita akan panggil macam ni, metal fumes lah, sebab dia adalah plumber. Okay, health effects akan varies lah. Dia akan ada banyak sebab yang antara puncanya utama dia boleh menyebabkan asma, dia boleh menyebabkan lung related diseases dan lain-lain. Okay, so habis untuk benda-benda ni. So saya nak anda tengok bawah use regulation ni. Nanti download use regulation. Sekejap lagi saya akan cerita pasal use regulation dalam masa yang sama. Saya nak anda jelaslah apa yang perlu ada dalam use regulation ni. Excuse me. So air sampling ni adalah proses di mana kita menggunakan certain devices seperti personal air sampling pump untuk kita ambil udara. Dan udara tu tadi akan being accumulated ataupun akan di-collect lah ataupun dikumpulkan di dalam satu devices yang dinamakan sebagai absorbent material. So absorbent material tu anda perlu hantar kepada makmal untuk tujuan analisis. So antara sebab-sebab anda gunakan sampling ni dia ada banyak lah. Ini nanti saya akan cerita dalam bab teknikal lah. Okay, ini contoh gambar-gambar sampling equipment. So kita ada pump. Ini the most crucial part lah. Pump ni harga dia agak signifikan juga. So sebenarnya pump ni anda boleh buat pump sendiri lah, as long as anda tahu berapa banyak airflow yang masuk secara konsisten. So kalau tak konsisten pun pump tu kita boleh konsistenkan dengan Arduino. So semua benda kait Arduino balik, tak ada masalah.
Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai holder lah. Ini kita punya sampler. Sampler ni kalau anda nampak dia adalah inhalable sampler untuk ambil PM4. Kat sini dia akan ada mekanisme cyclone. Ini pun kita ada cyclone. Ni cyclone yang warna silver ni. Ni cyclone silver lah. Kemudian kita ada filter media dan juga kita ada kita punya filter pad. Kita ada media dan juga pad dia lah. Pad tu nak dia punya apa? Dia punya penghalang lah supaya kertas filter kita tadi tak rosak. Kemudian kita ada impinger. Impinger ni biasa kita guna untuk gases. Impinger ni maksudnya kita letak bahan kimia dekat dalam impinger, kemudian kita akan masukkan udara. So udara akan masuk berdasarkan concentration, berdasarkan kepada level chemical yang kita dah letak. Selepas tu kita akan hantar impinger ni ke makmal untuk tujuan analisa. So analisa yang ada pada perubahan kimia yang telah react dengan udara yang telah disedut tadi adalah merupakan peredahan concentration kepada area kawasan itu. So ini penggunaan impinger. Kemudian kita ada kaset. Kita ada banyak jenis kaset. Yang kat sini adalah normal kaset lah. Kita ada A, O cell kaset. Ini semua brand lah. Brand. Setiap satu brand ni ataupun setiap satu kaset ni ataupun penggunaan sampler ni dia ada guideline dia. Guideline dia akan di-follow di bawah NMAM, NIOSH Manual Analytical Standard. Nanti sekejap lagi saya akan cerita dengan lebih lanjut. So macam mana kita nak conduct airborne monitoring ni, dia ada beberapa contoh. Yang pertama personal airborne, yang anda kena faham adalah kaedah pengambilan sampel tu menggunakan personal pump tadi, pasangkan orang. So pump tu tadi akan ada media. So media tu akan membantu untuk mengumpulkan bahan pencemar. So macam mana nak udara tu masuk kepada bahan pencemar, dia akan ada pump. Pump tu akan buat suction from the positive and negative pressure differential from the atmospheric environment and also the surrounding will create the suction, and based on the suction itself dia akan masuk dan accumulated dalam kita punya sampler. Sampler tu akan kita hantar ke makmal untuk tujuan analisa. Dan pump ni juga akan digunakan sebagai pengiraan volume. So ni anda kena ingat kenapa kita guna pump? Pump adalah tujuan integrated sample. Kenapa nama dia integrated? Sebab dia adalah integrated with the calculation with regard to the concentration. So sebelum kita pergi jauh, kita just bagi superficial understanding dulu. Concentration is actually berat, okay, mass equal to volume. Ini konsep pengiraan apa yang dipanggil sebagai concentration. So contohnya kalau anda tengok dekat dalam undang-undang pun dia akan bagi miligram per meter cube. So miligram adalah berat dan meter cube ini adalah udara, isi padu udara. So how you want to measure the isi padu udara? Of course you need to have a certain mechanism. So mechanism untuk mendapatkan apa yang dipanggil sebagai volume adalah menggunakan air flow. Okay, airflow. So, cara pengiraan volume akan saya ceritakan sekejap lagi, tapi secara umumnya adalah airflow kali dengan masa. Okay, kali dengan masa. Ini adalah konsep utama apabila kita nak mendapatkan volume. Cuma volume kita ni perlu dalam meter cube. Okay, meter cube. That's why kita akan bahagikan dengan certain denominator. Okay, ini konsep yang nanti dia punya formula yang sebenar saya akan ceritakan sekejap lagi. So, dia adalah volume sama dengan airflow kali dengan masa bahagikan dengan 1000. Ini secara basis lah untuk tukar volume kita daripada liter per minit kepada meter cube. Okay, setakat ni confirm tak faham kan? Tak faham tak apa. Sekejap lagi kita akan cuba fahamkan Alright, so kemudian kita ada area sampling. Area sampling dengan personal air sampling ni sebenarnya sama je. Cuma beza dia area ni kita akan pasang dekat tripod. Kita akan biarkan dan kita akan collect sampel sehingga sampai masa yang ditetapkan baru kita akan tutup lah. So masa bila kita nak tetapkan, masa bila kita nak tutup adalah berdasarkan kepada maximum volume of the sampler that can hold. Setiap satu sampler ni dia dah ada bawah manufacturer punya recommendation berapa lama dia boleh tahan sebelum dia breakthrough. Istilah dia adalah breakthrough, bermaksud dia dah tak boleh accumulate lah the equivalent pollutants yang kita nak dia absorb. Okay, itu dipanggil sebagai breakthrough. Kemudian kita ada gas sampling. Gas sampling ni biasanya kita akan gunakan calorimetric tube. Calorimetric tube ni adalah yang boleh berubah color, ataupun kita akan buat sampel gas ni menggunakan kaedah area sampling juga pun boleh, personal air sampling pun boleh. Particulate macam biasanya particulate ni dia menggunakan analytical method gravimetric. Gravimetric mana kita akan ukur berat sebelum, berat selepas. Berat sebelum dan selepas ini merujuk kepada berat filter paper tu lah. So that's why kalau kita nak tahu kan, contohlah saya tanya awak sebagai seorang PPKP kan, kalau kita nak pergi sekolah kan, kita nak tahu bilik darjah mana yang paling banyak dust, macam mana kita nak buat? Siapa boleh komen? Ni saya bagi satu soalan trik lah. Anda sebagai seorang PPKP ni, anda nak kata habuk, tapi anda nak cerita habuk tu dalam konteks yang lebih teknikal. So anda nak cakap habuk mana yang lebih banyak. So macam mana anda nak buat persampalan habuk? Pump tak ada, apa tak ada. PKD tak ada apa-apa. Yang ada cuma anda sebagai seorang PPKP yang dah belajar pasal exposure ni. So macam mana nak menentu nilaikan exposure ni? Cuba cerita sikit.
Ada tak apa-apa opinion? Tak ada Okay, kalau saya tunggu memang lambat lah. So, So jawab maknanya kalau tanpa alat ke sir? tanpa alat. Macam mana awak nak menganggur? Dia tak tepat lah of course. Tapi macam mana awak nak menganggur Kita berapa tengok banyak? lokasi sir. Macam mana? Tengok lokasi ya, maksudnya berkaitan dengan apa. Ya macam betul. lagu- Ya, katakanlah awak nak cerita pasal lokasi ni, awak nak kaitkan dengan satu sekolah. Satu sekolah tu memang dekat dengan jalan utama, tapi awak nak cerita kelas ni banyak abuk, kelas sana tak banyak abuk disebabkan oleh dia dekat dengan trafik atau dia tak dekat dengan trafik. So awak nak pakai macam mana? Awak nak anggar tu. Maksud saya macam kelas yang lebih dekat mungkin lagi banyak habuk lah. Ya betul. Tapi awak Ah. akan cakap macam tu ke ataupun awak akan membuktikan sesuatu? Macam mana awak nak buktikan sesuatu tu? Ataupun awak just perception je? Oh sebab dia dekat, dia banyak. Mungkin kita boleh tengok dekat habuk-habuk dekat tingkap apa. Dekat dia punya Tengok dekat kipas. tingkap. Okey. Kat Dekat kipas tempat abuk yang dia hampa melekat boleh banyak. melekat tu lah sir. Dekat permukaannya check pada ada bahagian kat cermin. situ lah. Okey, bagus. Jawapan yang baik. Semua jawapan awak baik. Calit pada jari. Okey, maksudnya itu adalah kaedah-kaedah yang dipanggil sebagai nak membuktikan lah. Tapi maaf saya katakan kaedah pembuktian itu adalah seolah-olah kaedah-kaedah yang agak tradisional sebenarnya. Sebenarnya dia ada kaedah yang lebih saintifik. So salah satu cara saintifik adalah awak ambil sampel udara. Tapi dia ada lagi saintifik sikit sebenarnya adalah iaitu mengumpulkan das tu tadi dengan peralatan yang sesuai. Contohnya awak letakkan petri dish. Awak letakkan petri dish dekat sekolah. Lepas tu awak letakkan dekat setiap kelas. Petri dish tu awak lekatkan selama seminggu. So selepas seminggu, awak kena timbang dululah berat petri dish tu berapa. Selepas awak dah tahu berat petri dish tu contoh 2 gram. Lepas tu awak tengok selepas seminggu awak ambil petri dish tu awak timbang. Berat selepas dia adalah 2.3 gram. So awak tahu 3 gram tu adalah penambahan. 2 gram. Awak nampak berat dia lah. Berat sebelum dengan berat selepas. Lepas tu dia jadi 5 gram kan. So 5 gram tu tolak dengan 2 gram awak dapat 3 gram. So 3 gram tu adalah berat sebelum selepas tolak dengan sebelum. So itu adalah pendedahan relatif selama 1 minggu, iaitu 7 hari. So awak akan bagikan dengan 7. So awak dapatlah menganggur dengan saintifik. Saya harap sangatlah batch yang berkenaan yang semua yang batch saya ajar ni lah. Gunakan ilmu-ilmu ini untuk justify awak punya scientific exploration. Apa juga cadangan yang awak bagi tu bukan sebenarnya condemn. Sekali lagi saya dia tidak Suara okey sir. Sorry. Sekali okey tak? Hello, test. Sekali lagi. Belum. Okay, Masih belum jelas. Sebenarnya. Okay, testing 1 2 3 testing. Okay, sekarang jelas. Okey sir. Okey jelas. Hello, Jelas. tolong respon. Okay, sekejap. Jelas. Saya nak kena setting balik saya punya earphone. Sekejap Boleh komen pun sebenarnya. Jelas sir. Jelas Alright, sorry. Saya teruskan balik. So, jawapan kawan-kawan kita ni tadi, maaf saya katakan, ianya tidak saintifik. Boleh diterima tetapi dia tak saintifik lah seperti bukan yang saya ajar lah. So kalau boleh, anda gunakan ilmu yang saya ajar ni, maknanya kalau anda berada di lapangan, apa alat tak ada, apa tak ada ni. Kalau nak terbaik memang kena ada sampling pump lah. Sebab anda boleh anggarkan dengan volume. Tapi sekarang ni anda tak boleh nak bayangkan dengan volume. So that's why anda buat pendedahan relatif. So pendedahan relatif maksudnya anda sediakan petri dish. Anda monitor petri dish tu punya berat sebelum. Lepas tu anda letak petri dish tu, lekatkan lah. Pakai stiker ke double sided ke kan. Biar kat sekolah tu selama seminggu contoh. Lepas tu seminggu datang balik. Ukur berat petri dish tu sebelum dengan selepas. So perbezaan itu adalah relative exposure. Relative exposure tu awak boleh nilai berdasarkan berapa hari dia being accumulated. So awak boleh bandingkan lah antara kelas ni dengan kelas sebelah. Sebab standard yang awak gunakan tu adalah sama. Itu dipanggil anggaran itu sebenarnya tak tepat juga. Tetapi dia at least dianggarkan dengan betul. Dianggarkan dengan kaedah saintifik. Macam yang kawan awak bagi tahu, cek pada bahagian cermin, celit pada baju dan sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang agak tak saintifik lah. Okey, media apa yang nak digunakan untuk disediakan petri dish tu? Petri dish kosong. That's why saya kata itulah contoh yang paling mudah untuk awak fikirkan sebagai seorang PPKP. You kena ada that kind of thinking. Saya bagi contoh ni yang paling simple supaya nanti bila anda dah berkejaya, anda dah keluar sebagai seorang pengamal, anda jangan jadikan alasan untuk monitoring tu tak boleh sebab alat tak ada. Tidak semestinya perlukan alat. Memang betul alat tu yang terbaik. Tetapi cukup untuk anda buktikan. Itu baru saya cerita pasal awak bandingkan antara kelas yang dekat dengan highway dengan kelas yang jauh dengan highway. Awak bayangkan kalau awak buat monitoring ni di banyak sekolah di dalam daerah awak. So awak dah tahu, oh sekolah ni
berat dia 4 gram. Sekolah yang sebelum ni berat dia 10 gram. So maknanya awak boleh nampak berat keseluruhan di dalam daerah awak adalah 3 gram. Tapi kedua-dua sekolah ni dah melampau-lampau dia punya berat das ni. So of course ada pencemaran daripada outdoor. So benda-benda ni akan membolehkan awak memang orang respect lah sebab awak bukan cerita benda main-main. So kalau kata lah, okey, kalau macam tu, contohlah Encik Syazwan, kalau macam tu awak nak pasang pam kan? Okey, awak nak pasang pam, benda ni nak tak ada, kita tak ada. So nak kena sewa. So kalau awak nak sewa kena justify keuangan. So macam mana nak buat? So kalau awak dah ada data, kalau awak dah ada bukti yang menyatakan bahawa saya dah buat dah pendedahan relatif dan saya tahu benda ni memang lebih. So saya nak buat pendedahan yang lebih accurate. So that's why awak akan gunakan pam. Nampak tak? So awak justify dengan management, dengan technical people about all these findings yang ada. Memang of course lah sebenarnya tak perlu pun dia orang argue. As long as awak dah boleh justify, it's alright. Cuma dalam dunia moden ni, elakkanlah daripada menggunakan perkara-perkara yang tidak saintifik. Contoh yang macam you all bincangkan tadi lah. Tapi tak apalah, jawapan tu adalah jawapan yang memang you all tak tahu lagi kan. Tapi bila dah tahu ni, boleh amalkan lah ya. Itu contoh. Media apa nak digunakan, saya harap jelas. Okey, kemudian kita ada direct reading instrument. Direct reading instrument ni contoh seperti kita menggunakan alat yang macam saya pernah cerita dalam Arduino sebelum ni pun. Kita boleh pasang dust meter tu. Kita pasang dust meter, kita biarkan dia selama seminggu dan kita tengok perubahan dust tu punya pattern daripada pagi sampai petang. Dari pagi sampai malam. Bila hari yang terbaik, bila dust tu deposit. Bila peak dia. Bila dia punya unpeak ataupun dia punya steady period. Apakah maximum exposure? Itu kita boleh dapat daripada direct reading. Personal airborne ataupun area sampling ni tak boleh nampak sebab anda letak dalam media. Anda hanya tahu pendedahan sepanjang 8 jam, sepanjang 12 jam, sepanjang 24 jam pendedahan kepada bahan kimia terbabit. So kita ada yang terakhir dipanggil pasif. Pasif ni biasanya kita akan pakai dalam bentuk badges. Badges ni maknanya macam kawan-kawan kita yang kerja radiografi, radioterapi ni, dia orang ada badge kan. So badge tu akan dipasang, cukup masa dia akan hantar di makmal untuk dianalisis lah pendedahan mereka terhadap pendedahan radioaktif material. Itu contoh passive sampling. Ada tak passive sampling untuk chemical? Jawapan dia ada. Kalau anda perasan cara saya bentangkan ni agak cepat, dia ada sebab sebab dia saya ada kekhawatiran saya tak sempat nak cover lah almost all the details with include of the discussion with you all. Maknanya sebab saya akan menentusahkan lepas ni, you faham ke tak faham ke. So that's why saya pergi agak smooth lah ya. Saya harap anda boleh tengok balik video ni untuk pencerahan yang berkenaan. Baik, kita pergi yang seterusnya. Ini contoh gambar personal air sampling. Kita akan ada pump, kita akan ada sampler dan kita akan ada tubing. Ini basic principle untuk apa-apa personal air sampling mesti ada benda ni. Isu dia sekarang ni adalah pump. Sebab pump yang mesti digunakan mestilah intrinsically safe. Intrinsically safe ni terutama apabila anda terlibat dengan operation di dalam oil and gas company. Saya pernah pergi naik pelantar minyak, turun pelantar minyak, offshore, onshore. Cuma benda ni memang penting lah, intrinsic safety ni, sebab kita tak nak ada apa-apa battery operated mechanism ni boleh membuat spark kepada kawasan tempat kita bekerja. So itu adalah requirement lah daripada pihak petroleum punya industries. So that's why you kena pastikan alat yang kita gunakan ni selamat lah. Tapi kalau setakat nak monitor kat sekolah, tak ada spark, tak ada apa, tak ada masalah pun, anda boleh pakai lah. So persoalan dia boleh tak nak pakai pump ikan? Jawapan dia boleh lah. Yang penting anda perlu tahu flow yang masuk ke dalam kita punya sampler tu mestilah dikalibrasi dahulu. Dia bukan kita calibrate tu hantar ke makmal itu kalibrasi alat untuk menentusahkan kita punya flow. Yang ini saya talk about the calibration of the flow that the suction is being occurred by your own pump. So pump awak tu contohnya 100 liter per minit. Anda nak adjust dia supaya tak sampai 100. Itu yang kita memerlukan kemahiran yang kita akan share kejap lagi macam mana cara nak buat. Okey, habis. Itu bab yang pertama. Alhamdulillah. Setakat ni ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya akan nak pergi kepada slide yang nombor 2. Saya dah tak sabar-sabar nak habiskan terus sebab saya nak pergi kepada calculation. Ada tak apa-apa soalan? Ke nak pergi calculation dulu? Ke nak pergi calculation terus? Ke nak tengok lagi? Mana saya ikut ya? Mana-mana. Okay, saya cerita dulu lah ya. Lepas tu baru saya pergi kepada calculation. Kalau dalam pukul 3 suku saya tak habis lagi cerita, saya akan pergi juga ke calculation. Boleh macam tu? Supaya mudahlah untuk awak boleh sir. Fokus kepada apa yang kita akan buat nanti dalam amali. Sebelum ni, ini kurikulum baru. So that's why sebelum ni subjek ni tak pernah diajar secara spesifik lah. Macam dia nak kira dan sebagainya. Ini diajar-ajar di dalam amali. So kadang-kadang kefahaman amali tu tak sama. Sebab dia lebih kepada nak buat dalam masa sama nak faham. Okay, so kita ada alat-alat ni. Ada juga benda yang telah dibincangkan tadi, anda boleh abaikan lah ya. So ini adalah state lah. State anda kena tahu setiap bahan dia ada physical, chemical, dia ada pepejal, cecair dan dia ada dalam bentuk wasapan dan zarahan. So ini physics. So physics dan chemistry basic ni saya tak nak sentuh lah. Saya rasa semua orang faham. Proses-proses ni evaporation, condensation, sublimation, deposition, freezing and also melting ni anda mesti tahu. Sebagai seorang PPKP, sebagai seorang yang mahir dalam bidang environment ni, anda mesti tahu basic ni basic.
Macam mana daripada gas boleh jadi cecair, dia akan ada proses kondensasi. So macam mana kondensasi tu boleh terjadi sebab ada entalpi. So macam mana entalpi tu boleh wujud disebabkan oleh the mix of the two states, macam tu. So all these things must be inside your brain so that when you try to argue or when you try to justify to your management or anybody inside the world, you are confident enough to talk about it. Okay, physical state ni semua saya dah cerita tadi secara superficial. Vapor ni apa benda maksud dia, mist apa benda maksud dia, fumes apa benda, dust, aerosol. Aerosol saya tak cerita lagi tadi kan. Okay, so aerosol ni adalah dispersion daripada solid ataupun liquid. So dia berbeza sikit dengan mist sebab mist adalah more on liquid. Tetapi apabila benda tu dia boleh deposit, contoh sebab tu orang panggil airborne aerosol ataupun particulate aerosol. Sebab dia boleh berada dalam dua state yang berbeza, sama ada dia solid ataupun dia liquid. So solid dan liquid ni sama ada dia boleh bergabung dengan juzuk air ataupun dia tak boleh bergabung dengan juzuk air, itu cerita lain. Tetapi kebolehan dia untuk menjadi airborne pada normal state conditions itu dipanggil sebagai aerosol. Contoh paling senang adalah aerosol can. Apabila dia berada dalam can, dia akan menjadi cecair lah. Tetapi bila dia keluar daripada high pressure tank tadi tu, dia boleh menjadi seperti aerosol. Dan fiber saya dah cerita tadi. Okey, sampling teknik ini pertama sekali adalah anda kena tahu teknik. Kat sini ayat dia yang kita nak cerita adalah teknik. Sekarang ni saya minta anda buka handphone masing-masing ataupun any devices. Anda pergi kepada laman sesawang berikut ataupun link berikut. Link berikut ni saya namakan dia sebagai standard. So standard pengukuran. Di sini saya tulis standard pengukuran. So standard pengukuran ni apabila anda nak memantau sesuatu hazard di tempat kerja ataupun di dalam persekitaran, anda kena tahu anda nak refer standard apa. Standard apa. So anda kena adjust accordingly lah based on that standard. Maksud saya adjust accordingly ni, contoh anda nak cerita habuk kat sekolah kan, tapi pendedahan habuk dekat dalam environment ni tak sama dengan habuk pendedahan dekat tempat kerja. Tetapi anda boleh menggunakan relative difference ataupun cut off yang dicadangkan di dalam tempat bekerja tu supaya dia lebih lower sikit daripada environment biasa. Contoh kan, katakanlah environment biasa, environment tempat kerja adalah miligram per meter cube. So anda nak buat dekat sekolah ni, so anda pun dah dengar saya cakap tadi bahawa sekolah ni dia tak ada standard pula. Dia tak ada standard khas. Sekolah ni berapa? 1 miligram, 0.5 miligram. So anda boleh gunakan dia sebagai indikator sama ada dia lebih ataupun kurang. Yang ini 5 miligram ni adalah kita panggil sebagai maximum allowable exposure limit, MEL. MEL, PEL ni semua anda dah pernah belajar lah ataupun kita panggil sebagai PEL lah. Kalau dalam istilah undang-undang kita akan kata PEL lah. Permissible exposure limit. Kadar pendedahan yang dibenarkan. Ini contoh saya tak ingat ni sama ada betul ataupun tidak untuk dust. Saya kena tengok standard sekejap lagi. Tapi nak bagi tahu, dekat dalam environment yang awak tak tahu standard dia apa, awak boleh gunakan relative comparison seperti standard yang sedia ada di tempat kerja untuk nerve voice. Nerve voice ni maksudnya untuk orang yang macam budak diploma ke ataupun yang baru nak belajar environmental health ni, saya akan bagi tahu begitulah. Tetapi apabila anda belajar dengan lebih tinggi lagi, maka anda kena cari exposure assessment based on the modelling. Exposure assessment anda mesti based on the dose response. Dose response ni anda akan boleh nampak based on the epidemiological study lah. Yang ini lebih tinggi lah darjat perbincangan dia. Cuma nak cerita untuk level awak ni, awak tengok apa yang ada di tempat kerja, relatekan balik dekat sekolah. Contohlah sekolah kan tempat yang lebih tak sepatutnya lebih tinggi bacaan dia daripada anda punya tempat kerja. So macam tu perbincangan dia. Jelas apa yang saya nak masukkan ni? Okay, so yang pertama untuk standard ni tadi, saya sambung sikit standard. Okay, untuk standard kita akan gunakan apa yang dipanggil sebagai NMAM. NMAM adalah bahasa lain kita panggil sebagai NIOSH Manual Analytical Method. Okay, NIOSH Manual Analytical Method ni adalah daripada Amerika lah. Dia daripada CDC lah. Okay, kalau anda pergi type dekat internet, anda akan nampak dekat sini NIOSH Manual Analytical Method. Dia akan ceritalah kepada anda apakah bahan-bahan kimia yang berkenaan. Yang ni NIOSH Manual Analytical Method 5th edition CDC daripada September 2018 lah, yang paling latest dia update. Is a collection of the sampling analytical method for workplaces exposure, including workspaces, air surfaces and also blood and urine. Dia kadang-kadang dia bagi jugalah blood and urine punya data. So contoh kat sini kita ada juga method lain, nampak? Ini sebab saya suka nak cerita dengan awak untuk rujuk juga pada website berikut. Contohnya NIOSH Manual Analytical Method adalah menceritakan tentang bahan-bahan berikut, ataupun awak tak ada standard method yang nak gunakan,
maka awak boleh gunakan yang seperti inilah, OSHA method, MSHA, UPA, ASTM, ISO. Biasa saya akan pakai NIOSH method ataupun ASTM, American Standard Testing Material, ataupun kita boleh pakai ISO standard. So standards ni akan membantu industrial hygiene ataupun siapa-siapa yang buat hygienis punya kerja ni untuk tahu apa yang kita nak kena buat berdasarkan kepada kita punya pollutants yang berkenaan. So kat sini contoh, kita dah ada tau, kita panggil sebagai method by chemical ataupun method by number, ataupun kita nak tengok all chemical. Okay, so saya nak contoh yang paling senang, saya ambil respirable particulate. Saya pergi dekat R, saya carilah respirable particulate. Okay, kita tengok all, oh dia tak ada. So saya tengok all chemical lah, senang. Okay, tak apa. Nak lebih senang lagi, saya type dia terus 0600 nmam 0600. Ini adalah contoh respirable particulates. Ini dia dah cakap lah, particulates not otherwise CDC. So bila anda download, dia akan bagi percuma je. So inilah yang NIOSH dekat Amerika buat. Dia akan ada all these sections yang anda kena cuba fahamkan lah apa yang saya nak cerita ni. Okay, yang pertama, dalam bab NIOSH Manual Analytical Method ni, ini dia akan cerita dua benda lah. Pertama, kat sini anda boleh nampak perkataan yang dinamakan sebagai sampling. Siapa yang akan terlibat dalam sampling ni? Sampling ni adalah hygienis lah, orang yang terlibat di dalam persamplan ni, maka kita akan ambil bacaan ni. So, inilah sampler dia yang saya akan cerita kejap lagi macam mana nak ambil. Inilah flow rate yang saya kata tadi. Awak nak pakai pump ikan pun boleh, tetapi awak kena kontrol dia punya flow rate. Inilah dia punya maksimum ataupun minimum volume yang awak perlukan untuk awak menjustifikasi sesuatu pendedahan. Awak kena tengok berapa minimum volume. Dengar baik-baik. Perkataan saya itu adalah minimum volume dan juga maximum volume. Maksud minimum atau maximum volume ni adalah berapa banyak sampler tu boleh didedahkan dengan kelajuan udara yang awak set. So kalau tengok kat sini, yang ini awak yang set tau. Kalau awak guna nylon cyclone, awak kena gunakan 1.7. Kalau awak guna HD cyclone, maka awak kena gunakan 2.2. Kalau awak guna AL cyclone, awak kena gunakan 2.5. So HD ni tak silap saya adalah Hedging Dewell cyclone. AL adalah aluminium cyclone. Yang kita ada adalah nylon cyclone. Yang dekat makmal kita untuk tujuan amalin nanti, nylon cyclone. So anda kena setkan kita punya flow rate adalah 1.7 liter per minit. Ini panggil LPM tadi yang saya cakap LPM tu. Ini dia liter per minit. Kemudian kat sini kita ada maximum volume, kemudian shipment routine, kemudian stability sample, stable, dan blank dia mesti dibuat 2 daripada 10. Maknanya kalau anda buat 10 tempat, anda mesti bersediakan 2 blank. 2 blank bermaksud anda akan adakan kaset dan kaset tu takkan ada apa-apa melainkan hanya dibuka dan ditutup kembali. Itu panggil blank. Ataupun ada setengah penyelidik atau hygienis dicadangkan blank ni, maksudnya kita biar je ada 2 kaset yang kosong. Sebab kita nak tengok ada tak apa-apa pendedahan yang dinamakan sebagai cross reference. Okey. Kemudian kat sebelah sini, kanan ni, measurement ni biasanya akan dipelopori oleh sahabat-sahabat kita yang namanya kemis ataupun pembantu kemis ataupun pegawai sains lah. Mereka yang akan tahu measurement ni sama ada menggunakan analytical method ataupun menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam makmal. Sebagai contoh, gravimetric. Gravimetric ini maknanya mengukur berat. Kita akan ukur berat sebelum dengan berat selepas, ini dipanggil gravimetric. Contoh analytes dia adalah mass of respirable dust fraction. Maksudnya kita akan tampis benda tu, kita akan tangkap habuk-habuk ni pada kertas filter. Kertas filter tu kita akan measure berat dia sebelum, kemudian selepas kita dah measure, kita akan hantar balik kaset kita ni ke makmal. Makmal akan monitor lah berapa berat dia selepas itu. So perbezaan berat sebelum dan selepas itu akan menjustifikasi berat yang kita nak kira nanti. So ingat, volume kita perlu kira daripada airflow, berat kita perlu kira daripada makmal. So makmal yang akan kira berat sebelum dan selepas. Tetapi untuk amali awak nanti, kita akan gunakan microbalancer. Microbalancer ni sebenarnya pengukur berat lah. Cuma dia boleh ukur kepada 3 tepat perpuluhan, 4 tepat perpuluhan. So kita akan gunakan microbalancer, kita akan nilai berat sebelum dan selepas tu tadi. Lepas kita dah tahu, maka kita akan kira bersama dengan volume untuk dapatkan concentration. Okay. Itu contoh dia. Kat bawah ni dia memang dah bagilah benda-benda lain lah. So yang penting sebenarnya bila anda buka je NIOSH Manual Analytical Method ni adalah untuk membaca part yang sampling tu tadi. Ini adalah asas kepada seseorang yang ingin faham apakah tugas sebagai seorang hygienis. So ini adalah contoh apabila kita nak gunakan pump dan juga kita nak set up. Nampak? Dia kata air sampling pump, pressure gauge dan juga valve. Untuk ada filter dan juga flow meter. Kita kena masukkan kepada flow meter kita. Flow meter ni ataupun dipanggil sebagai rotameter lah. Flow meter ni sebenarnya antara alat yang agak significantly high price lah. Kalau anda beli yang digital ke analog ke memang agak mahal lah. Saya pernah ada pengalaman beli yang analog yang pakai pump yang nak tengok dia punya value tu. Yang itu pun sebenarnya harga boleh kata bercinta jugalah. Dan anda boleh tengok kat bawah ni adalah block diagram apabila kita pasang dengan test load. Test load ni kalau anda pasang kat sini tengok ada cyclone dan juga cyclone filter. Dalam filter ni lah kita punya media yang kita nak hantar tadi ke dalam makmal. So macam mana nak tahu media apa nak pakai kan? So kita akan tengok dekat sampling ni, dia dah cakap
cyclone kena tambah dengan filter. So dia dah bagi tahu juga filter apa. 10mm nylon cyclone ataupun HD, hedging dowels, betul lah saya kata tadi hedging dowels, ataupun aluminium cyclone. Tat ni maksudnya dia punya tebal lah. Tebal dia dalam lebih kurang 5 micrometer PVC membrane. So kat sini kata kunci dia adalah PVC. So kita kena carilah benda ni dekat dalam internet. Contohnya kalau anda nak filter. So kita boleh nampak lah sampai supplier dan sebagainya. So anda boleh nampak kat situ. Supplier yang berkenaan ni PVC membrane ni yang kita nak beli ni biasanya kat Malaysia lah. Ni pengalaman lah bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mohon juga alat ni. Memang bercinta lah nak dapat kan. Tapi memang kena ada lah sebab kita nak ngajar you all kan. So nak kata perlu ada lah. Dan dia ada expired date dan sebagainya. Okay, itu cerita lain. So kat sini adalah dia punya number. Anda kena tahu ini number dia. So nanti anda akan terlibat dengan dua perkara yang berbeza. Pertama dia panggil sebagai respirable particulate 0600. Kemudian yang kedua anda akan cuba belajar juga mengenai Yang kedua anda akan belajar juga mengenai apa yang dipanggil sebagai benzin, toluene dan xylene serta formaldehyde yang dipanggil sebagai BTEX-F. BTEX-F ni adalah latihan saya lah kepada awak semua macam mana nak kira gases ataupun kita panggil sebagai vapor. So kejap lagi kita akan tengok vapor ataupun gases. Sekarang ni kita belajar dulu yang particulate. So particulate ni kalau anda tengok flow rate dia adalah agak tinggi 1.7 ni maknanya tinggi lah. Dan di atas ni dia ada cerita pula apa yang dipanggil sebagai OSHA method. OSHA ni adalah Occupational Safety and Health Administration. So ini Amerika punya guideline. Amerika punya guideline bagi tahu pendedahan tak boleh lebih daripada 5 mg per meter cube. Maknanya tak boleh lebih sepanjang bekerja 8 jam lebih daripada 5 mg per meter cube. Dan biasanya ni saya just bagi tahu pengalaman saya lah. Biasanya orang Malaysia ataupun regulation di Malaysia akan adapt dan adopt daripada bacaan negara luar. So maksudnya Malaysia tak silap saya pun sama. Dalam jadual untuk respirable particulate is 5 mg per meter cube. So awak nak lebih sah, awak kena tengoklah di dalam use regulation. Dekat dalam tu dia memang letak dalam jadual. Dalam jadual tu dia dah cakap dah berapa maksimum pendedahan ataupun TWA time weighted average of the exposure towards the chemical pollutants yang berkenaan. Kemudian di bawah ni adalah NIOSH. NIOSH adalah National Institute of Occupational Safety and Health. Dia kata no regulation. ACGIH adalah American Governmental Government and Industrial Hygiene. Ini adalah standard hygienis yang digunakan untuk tujuan baik untuk kita follow. ACGIH standard ni anda kena tahu jugalah. Dia biasanya ada dalam buku yang dipanggil sebagai TLV PEL. Ni macam ni. TLV BEI. TLV BEI. Buku ni kira beratus jugalah walaupun kecil macam ni. Tapi dia adalah satu buku yang digunakan sebagai kitab lah, bukan kitab suci tapi dia adalah kitab rujukan kepada hygienis untuk tahu apakah BEI, biological exposure indices, dan juga TLV. TLV ni bermaksud threshold limit value. So threshold limit value bukanlah satu benda yang boleh dibuat regulation, tetapi dia boleh dijadikan sebagai panduan. Maknanya ACGIH menekankan kepada 3 dan dia adalah kurang daripada OSHA standard. So OSHA standard dah bagi lenient lah, maknanya bagi buffer kepada 5. Kemudian ACGIH cadangkan at least 3 lah. So kalau anda nak buat dekat sekolah, adakah anda nak pakai 5 ataupun 3? Jawapan dia adalah anda pakai 3 dan ke bawah lah. So lebih bagus tengok kepada standard yang ada dekat sekolah lain, dekat negara lain yang ada regulation dah pasal dia orang punya exposure kepada sekolah. Ni saya cerita sekolah ni sebab untuk anda punya aplikasi. Sebab kadang-kadang kita nak apply benda ni kepada dunia yang kita bekerja sebenar tu kita susah sebab zaman kita belajar tempat kerja. Tapi bila kita kerja kat environment. So, macam mana nak relate? So kita akan gunakan pre-indicator. So ni panggil pre-indicator. Anda dah ada occupational exposure. So environmental exposure dia punya kata kunci dia must be less than that. So less than that tu less than what? So kita akan bagi value less than the regulated standard. Regulated standard 5. So kalau kita boleh pakai SGIH 3 tu yang terbaik. Kalau boleh bawah lagi daripada 3, dan kalau ada evidence daripada epidemiologi, toksikologi atau apa-apa kajian yang ada, yang anda dah buat pembacaan, maka gunakanlah yang terbaik itu. Okey, setakat ni jelas tak tentang NMAM standard piawaian? Jelas Oleh kerana tak ada apa yang tak jelas, saya teruskan lagi. Boleh saya teruskan lagi ataupun saya just tangguhkan saja dengan Assalamualaikum. Boleh lagi Boleh lagi. Bagus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya telah terpadam semuanya. Astaghfirullahaladzim. Sekejap banyak sangat mengalan, lupa dah. Okey, kat sini kalau anda tengok kita ada apa yang dipanggil juga sebagai standard NMAM tadi. Saya dah bagi tahu kita kena ada standard untuk kita buat pengukuran. Ini yang pertama. Ini paling basic lah, ini mesti ada standard pengukuran. Daripada standard ni mesti ada equipment and material lah. Equipment
and also material. Ini asas lah apabila anda nak buat persamplan. So saya juga telah ceritakan tadi contoh kalau anda tak ada equipment, tak ada material, tapi anda adalah sedikit knowledge yang saintifik untuk anda apply dalam exercise ini, maka anda boleh gunakan kaedah relative exposure. Relative exposure tu walaupun dia tidak scientifically proven yang dia adalah mempunyai akurasi tertinggi, tapi at least dia boleh menjadi sebagai indikator kepada sesuatu penilaian yang lebih objektif. Ingat, penilaian ni bila kita nak buat assessment that you want to do must be objective enough. Jangan banyak buat anggaran lah, anggaran. Semua anggur pun pakai hidung dengan kulit, jangan. Kita anggur biar anggur betul-betul pakai alat ataupun bahan ataupun equipment yang saintifik. Okey, so selepas itu kita akan ada apa yang dipanggil sebagai personal exposure, kemudian kita ada static pump. Okey, type of sampling. Okay, ini anda kena dengar dan faham betul-betul. Ada beberapa jenis kaedah macam mana kita nak buat persamplan. Antaranya adalah menggunakan Grab. Grab ni bukan kata pakai Grab food. Grab ni maksudnya adalah kita mengambil terus pada one spot area. Maknanya pergi sekolah terus ambil sampel kat sekolah tu. Macam tu je. Kita tak consider pun kita ambil sampel tu adalah pagi ke, tengah hari ke, petang ke. Kita buat Grab tapi kita buat multiple Grab. Contoh kita ambil pagi, tengah hari, petang. So kita hanya ambil a snapshot of the exposure. Kita tak boleh nak bayangkan pendedahan itu kepada keseluruhan kuliah ataupun keseluruhan masa. Kita hanya ambil dia pada certain period of time. Itu dipanggil Grab sample. Kemudian kita ada short term. Short term ni bermaksud pendedahan singkat. Pendedahan singkat ni kita akan ambil biasanya a quarter ataupun sebahagian daripada a work shift. Katakan work shift 8 jam. So anda ambil sebahagian. Sebahagian biasanya kita ambil 1/3 lah, 2 jam, 3 jam. Itu adalah dipanggil sebagai short term. Long term ni bermaksud full exposure. Maknanya pagi sampai petang. Long term adalah yang sangat diterima oleh pihak DOSH lah. Yang ini sangat penting untuk tujuan regulation also. Kemudian kita ada continuous. Continuous ni biasanya kita akan pasang selama mana yang sesuai untuk kita pasang sampailah kita dah yakin bahawa kita dapat a representative exposure towards the condition. Maknanya kita pasang 24 jam lah ibaratnya. So itu adalah jenis-jenis persampulan. So ini adalah contoh Grab. Kita ambil sikit-sikit lah pagi, tengah hari, petang. Kalau anda perasan, tujuan kita ambil Grab sampel ni adalah bukan untuk tujuan representation. Tetapi Grab sampel biasanya diambil adalah untuk mendapatkan bayangan a snapshot of the exposure. Maknanya kita datang, kita buat sini sikit, sini sikit, sini sikit, dan biasanya Grab sampel ni kita buat dalam screening ataupun kita buat dalam kita panggil sebagai superficial assessment lah. Kita just pergi tengok okey ada tak pendedahan yang lebih ataupun kurang, so kita rekodkan, kemudian baru kita buat further investigation. Jarang kita akan pergi terus boleh buat further investigation. Biasanya kita akan ada dulu prerequisite. Itu sebab dalam hygienis kita kena buat walkthrough inspection. Yang saya cerita ni, apa juga yang saya cerita ni, otak anda masih berfikir sebagai seorang hygienis, sama ada di tempat kerja ataupun di tempat awam, anda kena berfikir begitu. Baru anda akan cuba apply lah knowledge ni. Sebab saya perasan kadang-kadang knowledge ni tak di-apply-kan lah, which is rugi lah. Sebenarnya anda boleh apply-kan dekat mana-mana public health spaces pun anda boleh buat. Contoh anda pergi museum ke, anda pergi mana ke, tak kisahlah, mana-mana tempat anda buat audit, termasuk di klinik dan sebagainya, kita akan ada sampling-sampling ni. Bila kita nak buat Grab, bila kita buat screening, bila kita tak tahu keadaan itu, kita tak ada record lagi, so kita buat dulu Grab. Kenapa tak nak buat terus continuous? Cost. So tak apa, kita start dulu dengan something where we have the ideas what is the exposure level in that particular time or in that particular workspaces. Kemudian kita ada short term. Kita ada short term, maksudnya kita ambil tapi kita pecah-pecahkan dia. Ambil petang sikit, pagi 2 jam, tengah hari 2 jam, petang 2 jam, malam 2 jam contoh. Itu adalah pendedahan yang dipanggil sebagai short term sampling. Kemudian kita ada long term, kita ambil sepanjang work shift. Kemudian kita ada continuous. Continuous ni biasanya perkataan continuous monitoring ni akan reflect pada pendedahan yang menggunakan peralatan yang berkonsepkan direct reading. Biasanya jarang kita akan gunakan integrated ni. Maknanya awak nak gunakan sampel, sebab sampel tadi kalau awak perasan saya dah cakap dia ada bahan. So bahan tu dia ada maksimum. Ada certain masa kita perlu tukar bahan tu. Maksudnya selepas certain jam kita kena tukar. So untuk capai 24 jam sebagai contoh, untuk mewakili setiap satu data tu agak mustahil lah. Sebab apa yang kita collect tu adalah untuk certain jam. Dan untuk dapat bagi setiap minit ataupun setiap saat adalah agak mustahil kalau kita nak gunakan integrated sample. So the best to do is actually using a continuous monitoring by censoring the direct reading instrument. Maknanya anda gunakan direct reading lah. Anda gunakan alat, anda tekan record dan anda akan datang balik pada hari esok untuk tengok trend dia, dan anda bayangkanlah sama ada dia secara retrospektif ataupun anda boleh gunakan dia secara live. So siapa yang akan tolong kat sini? Arduino akan ada, boleh membantulah, sama ada anda gunakan Arduino ke Raspberry Pi ke atau apa-apa microcontroller, dia boleh membantu anda untuk merekod bacaan resistan yang ada disebabkan oleh interaction antara bahan kimia dan juga surrounding, maka dia boleh record dan dia boleh buat relative comparison dengan bacaan yang ada pada sensor yang berkenaan. Itu adalah dia punya technical standards ataupun perbincangan dia lah. Bug sample adalah
kita ambil sebagai konsep persampalan pukal. Persampalan pukal ni biasanya kita akan ambil secara banyak-banyak untuk kita identify dekat mana tempat dia. Biasanya persampalan pukal ni adalah dibuat pada screening dan ianya dibuat secara representation of the spatial temporal. Temporal maksudnya tempat. Secara spatial. Spatial maknanya kita kita ambil sampel banyak, tapi kita nak utamakan tempat sebab kita ada banyak tempat, tapi tempat tu kita tak tahu mana yang high concentration atau low concentration, kerana selepas kita dah tahu tempat tu high concentration, then kita akan fokuskan untuk buat detail sampling pula dekat tempat yang high concentration. Itu cara you nak justify. Ataupun kalau ada konsultan kata, oh tak apa, kita sampel je semua 8 jam. Jangan. Awak kena hati-hati dengan konsultan-konsultan ni yang cuba macam nak main buat ikut suka je. Tak. Sebenarnya kita kena hierarkikan dulu sebab memang benda ni costly. Sebab dia cost lah, kita akan ambil hanya tempat yang signifikan ataupun tempat yang memang ada risk. Tempat yang tak ada risk atau low risk, buat apa kita nak bazir duit kan? Okay, sampling for particulate. So ini adalah contoh sampling of particulate. Sebelum tu anda kena tahu dulu particle sizes. Sizes untuk particle ni dia ada banyak. Start daripada inhalable particles, daripada respirable particles, daripada dia boleh masuk dalam badan sampai dia boleh masuk dalam alveolus, bronchus dan juga dalam you punya salur darah. Salur darah ni biasanya kita akan panggil nanoparticle lah. So nanoparticle is a very dangerous one because it can cause also mutagenic effect, boleh menyebabkan kanser dan lain-lain. Okay, particle sizes kita ada total inhalable yang boleh dihidup oleh manusia. Kemudian kita ada respirable particle yang kita biasanya set as the 10 micron. Macam kita punya Malaysia lah, kita Malaysia API Air Quality Index ataupun Air Pollution Index kita menggunakan orifice ataupun sensor PM10. PM10 bermaksud particle measurement 10 micron, sizes dia 10 micron. Tapi ada setengah negara maju dia dah beralih lah, bukan lagi kepada 10 micron, dia orang pergi kepada 2.5 ataupun 4 micron. So anda nak dapat 2.5 ke 5 micron ke 3 micron ke 0.3 ke adalah pada sensor sensitivity tu. So salah satu bahan yang anda boleh gunakan adalah seperti yang saya cakap tadi lah, microcontroller. Dia ada sensor-sensor yang available that you can buy and purchase and then you can make a calibration. Yang susah sebenarnya dekat part calibration dan synchronization dengan technical data yang ada pada alat alat yang commercial lah. Tapi once you are able to calibrate it, then you can use it also because it can represent the condition and also the particle punya particle punya history. Anda boleh nampak lah secara live naik turun particle tu. Okey, ini adalah contoh element of the sampling system. Kita perlu ada pump, filter dan kita perlu ada separator ataupun dipanggil sebagai orifice bukaan seperti cyclone ataupun kita punya header. Header ni tempat bukaan dia lah supaya kita boleh represent the collection of samples that we collected using the pump yang kita pasang tadi. Okey, ini contoh IOM sample. IOM ni is brand heat total inhalable dust yang ada SKC ni. SKC pun is also the brand with regard to the sample yang ada ni. So kita boleh gunakan cyclone seperti mana anda rujuk kat sini, dan ini adalah collection of the welding fumes. Kita dah tahu tadi, saya pun dah cerita kat kamu bahawa bila kita cerita pasal konsep besi akan berkait dengan fumes lah. So fumes tak lain tak bukan, bila kata dengan besi dia akan ada proses-proses lah industri. Salah satu contohnya adalah welding. Buat kimpalan tu dia akan menghasilkan welding fumes. So ini adalah calculation of the exposure. Daripada saya punya nota ni awak boleh nampak dia adalah cara nak kira dia basically adalah weight gain divide by the flow rate kali dengan masa bahagikan dengan minit kali dengan masa. So anda mungkin akan confuse lah. Yang ni nanti saya akan ringkaskan kepada kamu, tapi yang secara basic dia anda boleh nampak kat sini berat iaitu weight gain miligram dibahagikan dengan dibahagikan dengan volume. Volume tu pula adalah flow rate liter per minit dikalikan dengan masa dibahagikan dengan 1000. Itu untuk anda dapatkan apa yang dipanggil sebagai meter cube of air. Ini contoh mass grain. Ini adalah kaedah kita nak calibrate flow rate. Kita akan on pump ni, dan kat pump ni biasanya dia akan ada screwdriver ataupun tempat untuk kita gentil lah dia punya skru tu ke kanan ke kiri untuk menaikkan ataupun mengurangkan flow of the pump tu. So pump ni sebenarnya agak signifikan lah harga dia. Saya rasa pump ni memang mahal lah, kalau ada rezeki boleh belilah, tapi tak payah banyak-banyak lah. Okay, ini concentration. Saya just double check balik. Weight gain, tak apa, yang awak tengok ni mungkin dia tersalah urutan lah sebab saya import daripada PowerPoint ke sini. Tapi konsepnya dia terbahagi kepada dua partition ataupun dua bahagian. Yang pertama adalah partition berat dan yang kedua adalah partition yang berkaitan dengan volume. So volume ni anda kena faham lah, yang kita kena gunakan meter cube. So meter cube tu adalah calculation yang kita nak tahu. Okay, ini adalah flow rate calibration. Okay, ini adalah calculation of the exposure. So kita dah boleh nampak weight gain kali dengan 1000 bagi dengan flow rate bagi masa kali dengan time. Yang ini mungkin anda akan confuse lah. Sebab itu saya nak anda fokus yang inilah, ni contoh dia. Macam mana atas ni ke bawah, bawah ke atas ni nanti saya akan tunjukkan dalam calculation menggunakan kaedah manual kejap lagi. So kita tengok cara nak kira. Mari kita tengok cara nak kira ni. Kita ambil dulu dia punya maklumat dan kita akan kira sama-sama.
calculation of the personal exposure. So calculation of the personal exposure will be the same as also area of exposure. Maknanya kalau anda nak tengok kawasan ataupun anda nak tengok pendedahan kepada persendirian, cara kira dia untuk concentration adalah sama. Concentration dalam bahasa lain adalah kepekatan. Itu ada dekat dalam law. Yang itu kita nak buat perbandingan dengan law nanti sama ada dia within the standard ataupun dia above the standards. So time of the samples is equivalent to like this. Contoh 9.12 sampai pukul 3.45. Flow rate of the pump is 2.0, iaitu kita punya kelajuan pump. Kemudian kita punya weight before is like this, kemudian kita punya weight after is like this. So berapakah personal exposure ataupun kepekatan dia. So kalau kita tengok, ini adalah cara kira dia. Saya akan ambil beberapa maklumat penting sajalah ya. Maklumat penting yang pertama adalah berkaitan dengan berat. So ini berkaitan dengan masa, ini adalah masa dalam minit. So kita akan tuliskan satu-satu maklumat ini untuk kita kira sama-sama. So pertama adalah yang anda perlukan untuk kira, okay, mari kita buat pengiraan lah, calculation. So calculation, so yang pertama anda perlukan masa. Yang ini masuk exam tak? Jawapan dia masuk. Nanti kita akan demo dan kita akan simulatekan di mana anda kena kira daripada sekarang masa banyak ni sini berapa kepekatan yang dialami. Adakah melebihi standard yang telah digariskan? Anda kena tahulah conversion factor ni anda kena tahu. So masa kita kena tahu. Okay, masa tadi kita dah tengok masa dia adalah 393. Kemudian kita tahu juga yang kedua adalah volume. Okay, volume of the pump. Kemudian kita nak kena tahu juga apa yang dipanggil sebagai berat. Berat ni adalah biasanya berat sebelum tolak dengan berat selepas lah, iaitu 1.39. Dia mestilah dalam miligram. So kalau anda gunakan mikrogram ataupun anda menggunakan gram, anda kena convert kepada miligram. Itu kena ingat. Kemudian kita akan kira sekarang dia punya personal exposure. So cara nak kira personal exposure ni, kita dah tahu volume kan. Volume dia kita adalah 2 liter. 2 liter per minit. 2 liter per minit. So calculation dia adalah seperti berikut. Pertama, anda kena tahu concentration adalah mass divide by volume. Okay, saya cuba tulis yang terbaik. Mass ni adalah mesti dalam miligram dan volume mestilah dalam meter cube. Okay, so macam mana kita nak tahu volume? So volume adalah sama dengan flow rate. Okay, flow rate kita mestilah dalam LPM, liter per minit, didarabkan dengan masa, dan masa kita mestilah dalam minit, dibahagikan dengan 1,000. Ini kita kena bahagikan dengan 1,000. So inilah yang kita akan dapat volume. Ini jelas? So mass ataupun berat. Berat nak dapat kat mana? Berat ambil je lah. Berat dia tadi adalah 1.39. Okay. Bahagikan dengan volume. So volume nak dapat mana? Flow rate. Flow rate dia berapa? 2 liter. Betul? 2 liter per minit. Kemudian masa. Masa dia adalah 393. Kemudian kita akan dapat jumlah berapa? 393 kali dengan 2 bagi dengan 1,000. Dapat berapa? Berapa? Tolong kira. Korang memang kelakor lah. Aku juga nak kena kira. Okay, tak apa. Aku kira sekarang. Okay, kira sama-sama. Terus 196,500. macam mana? Kejap. 393 tak ada 2 tu saya. Okay, ini calculation dia. Okay, calculation dia adalah 393 kali dengan 2. Okay, 786 kan? Bahagikan dengan 1,000. bahagikan dengan 1,000. Okay, 0.786. 0.786. 0.786. Cik Jazwan pun sampai nak kena bagi dengan 1,000 macam tu. Apalah punya pandai Mamat ni. Okay. So kalau anda tengok kat sini 0.786. Inilah dia punya, kita punya apa nama? Volume. So volume kita ni dalam bentuk apa? Meter cube. Jangan lupa lah dia jadi meter cube. Sebab tu kita bagi 1,000 ni tadi sebab nak jadikan dia meter cube. So berapakah kita punya concentration? So untuk memudahkan kefahaman awak, saya tulis dekat tempat yang sama. So concentration kita sekarang, kita akan kira lah 1.39 bahagikan dengan 0.786. So berapa dapat? 1.789 bagi dengan 0.76. Berapa dapat? 1.76. Okey, kita akan bagikan sekarang 1.39 dibagikan dengan 0.786. Tak apa. Terima kasih untuk jawapan awak. Saya suka jawapan awak. 1.768. 1.768 inilah apa yang dipanggil sebagai kita punya kepekatan. Okey. So kita akan dapatlah 1.76. So lebih kurang 1.8 lah. So dapat 1.786 miligram per meter cube. Okey. Sorry. Mana tadi? Ni. Miligram per meter cube. So inilah kita punya jawapan sekarang.
Nampak tak? Ataupun is equivalent to 1.8 lah, 1.8 mg per meter cube of the exposure. Itu dipanggil personal exposure. Tetapi apa yang anda kira ni pun tadi sebenarnya tak tepat lagi. Wow, tak tepat lagi pula. Masya Allah, pening kepala aku. Okey, kenapa saya kata tak tepat? Sebab apa yang anda kira ni adalah dipanggil sebagai volume yang raw ataupun volume initial. Volume initial. So, that's why kita kena belajar pula VC. VC ni dipanggil sebagai VI adalah volume initial. Allahumma salli ala Muhammad. Maafkan saya. Saya akan tulis sekarang. VI adalah volume initial. Volume initial. So, anda kena kira sebenarnya adalah volume correction. Okay, saya tak boleh buat macam ni, nanti awak confuse. VC adalah volume correction. Okay, so macam mana kita nak dapat VC? Okay, cara nak dapat VC, volume correction adalah bersamaan dengan VI. Kita perlu kalikan dengan STP. STP ni adalah standard temperature pressure. So standard temperature pressure ni adalah equivalent to sama dengan VI kalikan dengan 298 bahagi dengan T kalikan dengan PA bahagi dengan 760. Yang ini saya tak pastilah ni 298 bagi T, PA bagi 760 ataupun terbalik ni. Saya mohon maaf. Tapi saya rasa ni betul lah ni. Okey, 298 ni bermaksud apa? Ini adalah temperature. Ini adalah komponen temperature. Temperature. Okey, yang ini adalah komponen yang dipanggil sebagai pressure. So, benda ni akan terpakai apabila kita berada di kawasan yang pelik. Contoh kawasan pelik kan, awak buat pemantauan dekat Highland, dekat Genting Highland. So, Genting Highland adalah tempat yang sejuk dan tempat yang mempunyai pressure yang berbeza dengan satu atmosferik yang biasa dekat dalam makmal ni. Sebab as default, dia mestilah pada 25 darjah Celsius makmal. Okey, 760 ni pada 1 ATM. So that's why anda kena buat VC. So kalau kita tengok balik dalam formula tadi, kita dah dapat 0.786. Yang ini dipanggil sebagai VI. Faham tak? Ini VI kita ni. Sorry. Bukan 0.786, maaf. 0.786 ke? Sekejap saya check balik. Ya betul, volume kita adalah 0.786. So volume kita yang tadi awak buat tu VI, volume initial 0.786 ni adalah VI. So macam mana nak dapatkan dia punya VC? So VC sama dengan 0.786 darabkan dengan berapa suhu yang kita monitor masa kita buat pemantauan ni. Katakanlah kita buat monitoring ni, kita dapati suhu yang kita sedang monitor adalah 28 darjah Celsius. So kalau nak dapat 28, maka 28 kita kena tambahkan dengan 273 Kelvin sebab kita perlu tukar dalam bentuk Kelvin. So kita akan dapat 298 bahagikan dengan 273 tambah dengan 28, anda akan dapat berapa? 301, betul? 301. So 301 didarabkan dengan 1 ATM. So anda kena tengok pressure pula. Macam mana nak tahu pressure? Kita kena pakai hygrometer. Bukan hygrometer, kita perlu pakai differential pressure ataupun kita pakai manometer. So biasanya pressure kita nak tanya, sir. Ya, boleh tanya. 273 dengan 28 dapat dari mana, sir? Ini constant. Kelvin, apa-apa awak nak tukar daripada temperature kepada Kelvin adalah perlu tambah dengan 273. Okey, sir. Okey, soalan yang baik, terima kasih. So contoh pressure pula. Pressure adalah kita punya PA. PA kita ni 1 ATM bersama dengan 760. So anda kena gunakan manometer lah. Katakanlah dia adalah 1 ATM. 1 ATM maknanya 760 bahagikan dengan 760. 760 bagi dengan 760 ni awak dapat berapa? 1 kan. So 298 bagi dengan 301 awak dapat berapa? So awak perlu kira lah. So kita akan kira kat sini. Contoh 298 bahagikan dengan 301. So 301 awak akan dapat 0.9999. So 0.990 inilah yang dipanggil tadi sebagai kita punya VC. Nampak tak? Inilah kita punya VC. So inilah yang sepatutnya kita masukkan di dalam equation kita yang tadi. Yang tadi ni. Sepatutnya kita punya pengiraan concentration kita perlu diubah sesuai sikit lah kan. Sebab apa? Dia akan jadi seperti berikut. Dia akan 0.786. Anda kena kira lah kan. Maksudnya 0.786 perlu darabkan dengan 0.990. So inilah anda punya VC ataupun kita panggil sebagai volume correction ataupun corrected volume. So 0.786 kali dengan 0.990 dapat berapa? 0.78, sir. 0.786. Sorry saya saja nak kira je 0.778. So anda punya bacaan sekarang adalah 0.778. So itulah anda punya volume yang sebenar yang ini. Volume sebenar anda adalah 0.778. So 0.778 inilah yang sebenar-benarnya perlu dimasukkan ke dalam anda punya nilai yang ini. Okey, 0.778.
Okey, Ya, bukan 0.786. Okey, jelas Oh, loncik sikit je berubah. Tak. Kalau awak bercerita bersama dengan saya, orang hygienis, we are concerned about all these things. Walaupun dia setakat 1.4%, 2.4%, it is matters because dia berkait dengan nyawa orang. Sebab itu awak kena jelas pengambilan sampel udara ni, ujian amali dia, markah lulus adalah 100%. Tak boleh silap kira satu pun. Step dia, bila pasang alat tu nanti pun, tak boleh step satu salah pun. Satu salah, fail terus. Bila fail terus, nak bayar, nak exam, kena bayar balik semula. Dekat NIOSH ataupun DOSH, yuran peperiksaan. Dan bukan murah. That's why hygienis ni, kalau harga dia tu agak sedikit tinggi tu, ada sebab lah. Sebab ada sebab. Sebab mereka memang betul-betul Saya nak tanya trained. saya. Ya, soalan. Kalau Silakan. kalau macam untuk dapatkan VC tu, biasanya dia akan bagi temperature semasa dengan Ya, pressure tu. dia akan bagi. Ya, betul. Untuk mendapatkan VC, awak memang memerlukan TA dan juga PA, iaitu temperature dan juga pressure. Dan bila dia tak bagi, maka anda akan assume. Okay, assume ni lah yang kita panggil sebagai BM, bonus mark. Maknanya anda fahamlah, ia akan di-assume pada 25 darjah Celsius dan pada PA kita 760 miligram. Yang ini sebenarnya 760 ni adalah kita panggil merkuri lah kan, miligram merkuri. Yang ini 1 ATM sama dengan 1 ATM. 1 ATM berapa Pascal tu awak kira lah buat conversion dan sebagainya, maka anda akan dapat lah berapa nilai dia. So sekarang ni, setakat ni jelas tak? Saya ulang balik semula. Concentration mestilah dalam miligram per meter cube. So cara nak kira dia adalah mass bahagikan dengan volume. Dan seperti mana anda tahu, mass mestilah dalam miligram dan volume mestilah dalam meter cube. So anda pun tahu volume adalah bersamaan dengan flow rate. Flow rate mestilah dalam liter per minit kalikan dengan masa ataupun time. Yang ini mestilah dalam minit. Okey, ini yang dalam kurungan ni semua adalah unit minit. Boleh nampak ke? Minit. Sekejap saya tulis cantik. Minit. Okey, kemudian dibagikan dengan 1000. Volume yang ini dinamakan sebagai volume I ataupun volume initial. Okey, so yang volume di sini sebenarnya mestilah volume C. So macam mana nak dapat VC ataupun volume correction? VI perlu didarabkan dengan 298 bahagi dengan T kali dengan PA bahagi dengan 760. Dia atas bawah atas ni pun sebenarnya dia tak banyak beza lah. Ataupun dia sama. Nanti saya double check balik. Saya tak ada kekhawatiran silap, tapi saya rasa betul atas bagi dengan bawah. Yang ini yang temperature kali dengan dulu pressure atau pressure kali dengan temperature tak ada masalah sebab dia adalah biasa je. So dah dapat yang ini baru anda akan masukkan volume tu tadi. Okey, nanti kita akan tengok contoh lah. Kita akan tengok contoh sebentar saja lagi. So, flow rate. Isu dia sekarang ni yang saya rasa lah awak akan tertanya-tanya. Mana nak dapat flow rate ni? Okey, flow rate ni akan kita dapat apabila kita membuat kalibrasi. Okey, saya tunjukkan sekarang contoh keadaan dia. Kita ada pump. Pump kita akan disalurkan kepada kita punya sampler dan kita akan masukkan kepada kita punya calibrator. Yang ini panggil calibrator. So calibrator dekat makmal ILKKM ni, dia akan menggunakan yang dipanggil sebagai CCM. CCM adalah centimeter cubic minute. Centimeter cubic minute ni adalah dalam bentuk sentimeter lah. So macam mana nak tukar sentimeter kepada liter per minit? Of course dia akan kali dengan 1000 ataupun dibahagikan dengan 1000. So anda kena jelas lah. So kalau 1.7 liter per minit, maknanya anda mesti tengok dekat dalam bacaan alat ni 1700 CCM. Okay, ini semua adalah conversion. Anda kena jelas lah. CCM, centimeter cubic minute, dia adalah berkait dengan flow rate yang sama dengan 1.7 liter per minit. So, kenapa pakai liter? Kenapa tak pakai CCM je? Jawapan dia adalah kita punya setup. Dalam setup, bila nak kira dalam formula, mesti pakai LPM. So, boleh tak LPM ni set terus dekat calibrator? Boleh. Tapi kenapa kita tak setkan? Saja tak nak bagi awak faham. Nak bagi awak jelas lah bahawa calibrator mesti dibuat dalam bentuk CCM. Kerana apabila kita nak buat persamplan gas, kadang-kadang dia memerlukan 0.01 LPM. 0.01 LPM berapa CCM? Sebab dia adalah yang terhalus kan. So kalikan dengan 1000. 1, 2, 3. Dia bersamaan dengan 10 CCM. 10 cubic minit. So 10 cubic minit ni yang kita nak kena tengok dekat calibrator. Faham tak yang saya tunjukkan ni? Kalau dia tak faham boleh tanya sekarang. Faham sir.
Faham Okey, kalau anda dah faham, maka dekat mana nak tahu 1.7 ke 0.01 ke, mana nak tahu? Okey, that's why tadi saya dah ceritakan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dipanggil sebagai NIOSH Manual Analytical Method. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, saya tak nak cerita dah pasal particulate. Saya nak anda buat yang ni pula, NMAM 1501. 1501 ni tak silap saya is hydrocarbon, aromatic hydrocarbon. Kalau anda tengok 15.1 ni, 1501 adalah contoh pengiraan bagi persampalan yang berkaitan dengan hydrocarbon. Hydrocarbon di sini seperti grup A, benzin, toluene, ethyl benzin, O ni O-ring pada xylene, dan juga kita ada P-xylene, M-xylene, ni semua anda kena tahu lah, ni position of the hydrocarbon kan. Kat sini dia dah bagi dah, sampler dia adalah solid sorbent tube. So jika anda tak tahu, that's why saya suka galakkan kepada anda, jika tak tahu, tanya je Google. Google sekarang dah sangat bagus. Bila tak tahu kan, tak tahu tanya Google. Solid sorbent tube ni apa ni Encik Aizat? Jangan tanya saya dulu, tanya Google dulu. Sebab bila awak belajar macam ni, insyaAllah awak akan lebih nampak lah. Ini contoh, macam mana cara kita nak tahu. So, inilah solid sorbent tube. Ya, inilah namanya solid sorbent tube. So, anda nak nampak kat sini, solid sorbent tube, coconut shell, 100 mg ke 500 mg. Ya, ini adalah dia punya sizes. So macam mana nak tahu, kita tengok dalam specification of the manufacturer. Okay, flow rate table 3 dia dah cakap dah. Maximum volume dengan minimum volume dia dah cakap dah, table 3. So kita boleh scroll down ke bawah. Dia mesti ada dekat atas ni, dekat bawah ni. So kita pun tengok dekat table 1, okay, kita akan tengok dekat table 2, tak ada, kita akan tengok table 3. So anda dah nampak dekat sini dia punya flow rate. So anda nampak tak? Contohlah saya nak sampel benzin, benzin nak berapa? 0.2. 0.2 di sini apa ya? 0.2 di sini adalah yang dipanggil sebagai liter per minute. 0.2 liter per minute, LPM, liter per minute. So liter per minute bagi benzin ni tadi, mana tadi? Okay, liter per minit bagi benzin ni tadi, maka kalau kita nak kira volume dia, maksudnya kita kena tahu dia punya CCM lah kan. So contohlah kita pergi sekarang ni kepada benzin. So kalau benzin, anda dah tahu benzin tadi adalah dia nak 0.2 kurang daripada 0.2 liter per minit. So kalau kita nak buat dalam kita punya makmal nanti, calibrator punya bacaan kena tunjukkan berapa. So jawapan dia adalah 0.2 darabkan dengan 1000 lah. Betul? Sebab kita nak convert 0.2 daripada liter per minit kepada CCM, centimeter cubic minute. So kita akan dapat 1, 2, 3. So kita akan dapat 200. So bacaan awak adalah 200. 200 ini adalah CCM yang perlu dibaca pada alat calibrator kita. Barulah awak punya sampler ni tadi bagus ni sampler ni tadi bagus. Tapi awak kena tengok dia dah cakap dekat sini sama dengan ataupun equal. So kalau boleh awak biarlah bawah lagi daripada 0.2. Tapi kalau nak 0.2 pun boleh, tak ada masalah. Yang lebih penting lagi dekat sini adalah anda kena tengok maximum volume. Okay, dengar baik-baik dengar baik-baik ayat saya ni. Maximum volume kita perlu perhatikan. Lepas ni kita akan pause sekejap Kita akan pause sekejap. Kita akan perlu perhatikan dekat maximum volume ni sebab apa? Sebab kita nak elakkan breakthrough. Dekat sini kita dah tahu maximum volume yang dicadangkan adalah 30 liter. Tengok 30 liter. So 30 liter bermaksud kita tak boleh lebih 30 liter. So macam mana kita nak tahu lebih ataupun tak lebih? Maka kita akan gunakan formula untuk menukar balik volume tu tadi. So kita dah tahu flow rate dia adalah 0.2 dan kita dah tahu bahawa kita punya ini adalah flow rate kan. Dan kita dah tahu sekarang ni dia punya maximum volume adalah 30. So sekarang ni soalan saya masa. So berapa lama nak pasang pump ni? Berapa lama nak pasang pump ni? So cara nak tahu pasang pump ni, of course lah kita akan ambil liter berat tu tadi, kita bahagikan dengan flow rate. Okey, sebab dalam matematik kita dah tahu flow rate adalah bersamaan dengan flow rate adalah bersamaan dengan berat bagi yang kita nak tahu sekarang. Okey, sorry saya tak berapa fokus ni sebab saya adalah sebab nanti sekejap lagi saya cerita Okey. So sekarang ni macam mana kita nak tahu maximum volume? So maximum volume adalah 30. So kita dah tahu kita punya flow rate. Flow rate kita adalah 0.2. So berapa lama pump nak pasang? Senang kita ambil jumlah keseluruhan masa, jumlah keseluruhan tank ni adalah 30 liter. Kita bagikan dengan 0.2. So 0.2 ni mesti dalam liter per minit. So that liter per minit, liter dengan liter akan terhapus dan tinggal adalah minit. Suara tak jelas Sorry. Sekarang okey tak? Kurang lagi. Kurang. Okey, kita tanggung sekejap lagi kita sambung. Saya akan masukkan recording ni sebab dia jadi kan